wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada Puan Sheila selaku penyelaras CDL hands-on session untuk Negeri Sembilan. Okay. Kepada Encik Saudara Izzuddin, Muhammad Izzuddin yang membantu kita di segi teknikal. Okay. Kalau tak ada bantuan teknikal ni, kita tak rapatlah kan online pada petang ini. Jadi, terima kasih banyak. Saya bersiaran ataupun sekarang berada di kampung. Di kampung saya ni di Jelebu lah. Saya tinggal di Seremban. Kampung ni di Jelebu. Di Kampung Purun nama kampung dia. Jadi kawasan persekitaran saya ni, keliling rumah saya ni dikelilingi oleh dusun durian. Dusun durian. Depan, belakang, kiri, kanan. Semuanya dusun durian. Jadi nanti kalau terdengar bunyi letupan dan sebagainya itu jangan terkejut lah. Sebab mungkin ada orang tembak tupai dan sebagainya. Jadi bukan ada apa-apa. Bukan saya berada di Ukraine kan. So petang ini saya akan sambung perkongsian saya yang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran berlaku. Cuma saya nak buat sedikit refleksi dengan cikgu-cikgu semua bahawa pada 2 minggu lepas kita telah mendengar perbentangan daripada Cikgu Sugati, daripada SJKT Ladang Sin, Sin Learners. Beliau telah berkongsi tentang teknik CATSO dalam matematik. Itu dalam siri kita yang ke-12. Jadi yang menariknya ialah dalam perkongsian Cikgu Sugati itu kita dapati beliau cuba untuk menggunakan satu teknik untuk membantu anak-anak menguasai kemahiran penyelesaian masalah dalam mata pelajaran matematik. Dalam mata pelajaran matematik. Dia gunakan pendekatan CATSO iaitu key to solve. Cuma dalam perkongsian tersebut sebenarnya dia ada tersirat apa yang telah saya kongsikan sebelum itu, iaitu kita melihat perkembangan pembelajaran anak-anak daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi dan kepada penguasaan. Ada 3-4 perkembangan tu kan. Jadi apa yang cuba dilakukan oleh Cikgu Sugati itu ialah untuk membantu perkembangan pembelajaran anak-anak, pelajar dia. Pembelajaran pelajar dia. Dia tak nak pelajar dia hanya tahu saja. Dia nak pelajar dia faham. Kemudian dia tak cukup dengan faham, dia nak pelajar dia mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam matematik. Dan dia bawa lebih jauh lagi, iaitu untuk menguasai. Kalau masih ingat ya, ini slide yang saya kongsikan pada sesi minggu lepas, bermula dengan tahu. Tahu ni maksudnya inilah peringkat yang paling asas yang akan dilalui oleh pelajar kita, murid-murid kita
iaitu mereka akan mungkin dia mendengar ataupun dia melihat ataupun dia melalui sesuatu yang mungkin dia belum cukup benda baru lah. Ya, dia benda baru kan. Jadi apa yang dia perlu buat ialah dia perlu memindahkan maklumat yang dia perolehi dalam daripada input yang telah diberikan sama ada oleh guru ataupun kita kata daripada guru lah, senang kan. Dan dia akan cuba untuk membangunkan satu perkara baru itu dalam pemikiran dia. Dalam pemikiran dia. Jadi bila kita kata pemikiran, kita jangan lupa kita ada dua jenis ingatan kan, ataupun memory. Satu ingatan bekerja, working memory. Satu lagi ialah ingatan jangka panjang ataupun long term memory. Jadi mungkin pada peringkat tahu ni dia belum lagi dapat mengaitkan apa yang dia baru pelajari dengan apa yang ada dalam ingatan jangka panjang. Dia hanya dapat kaitkan pada peringkat yang kedua, iaitu dia panggil faham. Sebab tu kalau tengok pada Rajah itu, dia dah dapat buat connection dengan apa yang dia tahu. Apa yang dia dah tahu sebelum ini. Apa yang dia dah tahu tu berada dalam ingatan jangka panjang. Jadi benda yang baru yang dia baru pelajari itu dalam biru turquoise tu kan. Dia dah dapat buat kaitan dengan apa yang dia dah sedia tahu. Ini yang kita namakan faham. Dia dah mula sampai ke peringkat faham. Tapi apa yang Cikgu Suganti lakukan itu dia tak cukup hanya setakat murid-murid itu faham. Dia tak, murid-murid dia boleh mengaplikasi. Dia dapat mengaplikasi. Dalam mengaplikasikan ini, dia perlu ada latihan, perlu ada aktiviti yang mana dia bukan setakat mengaitkan dengan apa yang tahu. Dia mungkin dia akan mengaitkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan aspek penyelesaian masalah tersebut. Sebab tu kalau kita lihat ini peringkat yang lebih baik lah. Maksudnya bila dah faham, dia boleh, kita minta dia menunjukkan kefahaman dia itu apabila dia dapat mengaplikasikan. Dia dapat menyelesaikan masalah. Bila kita bagi dia satu masalah, dia boleh menggunakan apa yang dia faham itu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey? Sebab tu daripada tahu pergi kepada faham, pergi kepada aplikasi ataupun penggunaan. Tapi yang lebih baik lagi, tahap yang mungkin kalau dalam PBD itu dia masuk ke TP6 lah. TP6. Iaitu apabila dia sampai ke tahap mastery ataupun penguasaan. Kalau kita tengok, dia dapat dia bila kita kata penguasaan ni maksudnya apa? Dia boleh menyelesaikan menggunakan kemahiran penyelesaian masalah itu dalam pelbagai konteks. Macam tadi, aplikasi itu satu konteks saja. Tapi penguasaan, dia boleh menyelesaikan masalah dalam banyak konteks. Ini yang penting.
Dan penguasaan ni salah satu ciri yang penting ialah dia boleh melakukan kemahiran tersebut yang dikuasai itu mungkin nanti pada peringkat automatik. Dia tak perlu lagi fikirkan secara perkara tersebut, dia terus boleh mengaplikasi, boleh menggunakan. Sebab dia lah melalui proses yang saya sebutkan sebelum ini. Tahu, faham, dia boleh aplikasi. Bila dia melaksanakan berulang-ulang dalam konteks yang berbeza-beza, inilah yang kita katakan sebagai mastery. Tapi dia tak boleh hanya satu konteks saja. Dia mesti dalam pelbagai konteks. Kan dalam saya punya nota tersebut, apabila kita berlatih menggunakan konsep baharu berulang kali dari semasa ke semasa dalam pelbagai konteks. Jadi jangan bagi dia satu konteks saja. Kita bagi peluang dia untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam pelbagai konteks. Dengan sambungan kepada pelbagai isyarat, kita secara beransur-ansur membina lebih banyak laluan. Kalau tengok pada rajah tu, dia punya connection tu dah banyak lah. Bukan satu saja. Dia dah membentuk banyak titik-titik. Titik-titik. Dan itu sebenarnya akan mengukuhkan apa yang telah dikuasai oleh murid kita. Sebab tu dalam tu ayat yang saya gunakan tu ialah apabila dikuasai, konsep walaupun yang kompleks boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Malah mungkin secara automatik. Dia tak perlu lagi nak semak nota ke apa tu, terus dia boleh apply kan. Sebab benda tu dah kukuh dan mantap dalam ingatan jangka panjang. Itu sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Cikgu Suganti dalam sesi tersebut. Walaupun dia tak terangkan perkara ini, tapi yang berlaku daripada apa yang saya ikut daripada awal hingga akhir itu, memang maksudnya dia menggunakan teknik yang dikatakan KEXO itu, key to solve tu. Maksudnya dia menggunakan teknik itu untuk membawa, membantu, membimbing murid-murid dia daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi dan terusnya kepada penguasaan. Saya terangkan benda ni untuk kongsikan dengan rakan-rakan guru bahawa benda ni penting. Kalau kita tahu benda ni, jadi kita boleh rancang. Kan kita tak mau, sebab pembelajaran bermakna ni, dia tidak boleh berlaku secara kebetulan. Secara kebetulan. Oleh kerana ni kita dapat. Kita tak nak benda tu berlaku secara kebetulan. Tetapi pembelajaran bermakna perlu dirancang dengan teliti sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Cikgu Suganti dengan pelajar, dengan murid-murid dia. Okey? Jadi itu sedikitlah yang saya nak nak sentuh. Semua cikgu kena ingat balik lah. Perkembangan kita panggil learning progression. Dalam learning progression, anak-anak akan bergerak daripada tahu kepada faham, kepada aplikasi, menggunakan dan kepada penguasaan. Menggunakan dalam pelbagai konteks. Boleh nampak dia punya step-step itu. Sebenarnya kalau kita tengok dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, sebenarnya dia minta kita buat perkara tersebut. Dia tak mau hanya setakat anak-anak tu tahu. Kalau anak setakat tahu je, dia dapat hanya pada TP2, TP3 saja. Tapi kalau dia boleh pergi ke peringkat faham, boleh aplikasi dan boleh pula menunjukkan penguasaan, dia dah sampai kepada tahap yang lebih baik lah. Kita panggil TP6. Dia boleh mencipta, dia boleh menghasilkan model dan sebagainya. Okey?
Jadi itu yang saya apakan dulu. Dan pada minggu ini saya akan kaitkan lagi, kaitkan lagi apa yang kita katakan sebagai pembelajaran konsep baru. Sebenarnya berkait juga dengan apa yang telah saya sebut sebentar tadi. Cuma kali ini saya nak buat dalam bentuk keseluruhan. Dalam bentuk keseluruhan. Kalau cikgu tengok kenapa saya tak berhenti membincangkan sains kognitif ini, sebab saya nampak dan saya dapati kalau seorang guru tu dia menguasai perkara ini, maksudnya dia akan merancang pengalaman pembelajaran murid-murid dia supaya dia melalui proses berkenaan dengan teliti. Ya, maksudnya aktiviti itu dirancang ke arah penguasaan tadilah. Jadi kalau kita tengok, ini dibuat dalam bentuk gambar rajah supaya senang nak faham. Sebab sebelum pembelajaran itu, dalam rajah itu menunjukkan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. Apa yang murid-murid kita telah, apa yang anak-anak kita telah pelajari. Contohnya dalam matematik ni mungkin dia dah belajar tentang penambahan, tentang apa dia panggil times, kali, dan beberapa konsep-konsep yang asas yang telah mereka pelajari sebelum ini. Ini sebab tu saya sebutkan pembelajaran tidak boleh berlaku kalau anak-anak ataupun murid kita tidak dapat mengaitkan apa yang dia baru pelajari itu dengan apa yang dia telah tahu. Itu yang tengok pada rajah yang kedua. Semasa pembelajaran akan wujud satu corak baru yang mana orang itu adalah aktif dalam perkaitan dengan corak sedia ada. Corak sedia ada itu adalah pengetahuan yang sedia ada. Jadi dia bila dia belajar sesuatu konsep yang baru, dia cuba kaitkan. Mungkin pendarapan ni ada kaitan dengan penambahan. Ada kaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan lah ya. Sebab dalam standard pembelajaran, kalau kita tengok dalam standard pembelajaran, dia ada ada dua perkara, iaitu pertama pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua kemahiran. Itu dalam standardnya, standard pembelajaran. Cuma pengetahuan tu ada dua jenis pengetahuan. Satu pengetahuan fakta. Ada setengah sarjana menamakan dia sebagai factual knowledge. Ada juga yang mengatakan sebagai dia panggil declarative knowledge. Contohnya mata pelajaran yang melibatkan factual knowledge ataupun declarative knowledge ni seperti sains. Dalam matematik pun ada. Dalam matematik pun ada declarative knowledge ataupun factual knowledge. Dia kena tahu fakta-fakta yang khusus yang menerangkan sesuatu konsep berkenaan. Okey? Pengetahuan yang kedua dia panggil procedural knowledge. Pengetahuan prosedur. Apa maksud pengetahuan prosedur? Ini banyak berlaku dalam mata pelajaran bahasa. Dia ada prosedur dia, ada kaedah-kaedah bagaimana menggunakan kemahiran berbahasa itu. Dia ada prosedur dia. Ada langkah-langkah dia. Yang sebenarnya kalau dia menguasai prosedur itu, prosedur membina ayat, sebagainya itu, maka itu akan membantu dia untuk menguasai. Tapi semasa pembelajaran itu, apa yang cuba dilakukan oleh anak-anak, oleh murid kita, dia cuba mengaitkan dengan apa yang dia dah tahu, yang ada dalam ingatan jangka panjang. Dan apa yang kita harap ialah apabila selesai saja pembelajaran, konsep baru itu dapat disatukan.
dapat disatukan dengan pengetahuan yang telah pengetahuan sedia ada ataupun pengetahuan yang terdapat di dalam ingatan jangka panjang. Jadi dia tak ada lagi titik-titik, garis titik-titik tak ada lagi. Dia terus menjadi sebahagian daripada pengetahuan dalam ingatan jangka panjang, long term memory. Okay, tapi benda ni untuk maklumat cikgu-cikgu semua, dia tak boleh berhenti begitu saja. Dia perlu kepada latihan. Nanti saya akan terangkan insya-Allah pada minggu depan bagaimana, apa bentuk latihan yang dapat mengukuhkan lagi penguasaan berkenaan. Sebab ada kalau sesuatu yang kita kuasai tidak kita praktikkan, dia akan hilang. Ataupun dia akan, yang dikatakan kalau tengok dalam rajah ini, dia panggil lupa, akan masuk dalam tong sampah. Ini yang saya sebutkan tadi. Dan kena ingat balik apa yang saya sebut, the working memory, ingatan bekerja itu, dia perlukan kepada anak-anak untuk berfikir. Kalau tidak berfikir, maka pembelajaran tidak boleh berlaku. Tapi dia kena fokus dululah. Dia fokus sesuatu yang telah dia pelajari itu, kemudian dia dia hilang pula. Dia perlu proses pengetahuan tu. Maksud saya kata proses ni ialah mengaitkan apa yang sedang dipelajari itu dengan apa yang dia dah tahu. Itu yang kita nampak long term memory itu, dia jadi sebahagian daripada pengetahuan yang kekal dan disimpan. Ada tempat penyimpanan dia. Tempat penyimpanannya itu ialah dalam long term memory. Ini kita panggil pembelajaran. Kalau tak disimpan dalam long term memory, itu bukan pembelajaran, tidak berlaku. Itu yang saya bincangkan. Saya ingat saya dah bincangkan belum. Sebelum ni kita panggil non-learning. Non-learning. Pembelajaran tak berlaku. Nampak macam belajar. Tapi pembelajaran itu tidak berlaku. Jadi ini masalah yang perlu kita hati-hatilah ya. Dan insya-Allah pada minggu depan saya akan kongsikan proses retrieval. Maksudnya kita boleh panggil semula, kita boleh dapatkan semula, kita boleh perolehi semula apa yang telah kita pelajari daripada long term memory untuk kita gunakan. Dia panggil proses retrieval. Perolehan, kita perolehi semula. Kita perolehi semula. Jangan pula kita dah belajar, kemudian kita tak tahu macam mana nak perolehkan semula. Bagaimana kita nak panggil dia semula. Itu masalah lah. Jadi saya tadi sudah terangkan, pengetahuan adalah hasil daripada pemikiran. Pengetahuan adalah hasil pemikiran dan juga pembelajaran. Itu yang kita bincang hari itu. Memory is the residue of thinking. Dia adalah hasil daripada proses berfikir. Kalau tak berfikir, it's no learning. So thinking is very important. Pengetahuan saya sebutkan tadi ada dua jenis. Satu berbentuk deklaratif, sama ada bentuk fakta, ataupun dalam bentuk kita menguasai sesuatu definisi perkara-perkara tertentu. Yang kedua, dia bersifat prosedur, iaitu pengetahuan ataupun penguasaan terhadap cara melakukan sesuatu. Dan ini dari segi rumusan keseluruhan. Jadi cikgu selalu ingat benda ni. Jadi maklumat datang daripada persekitaran. Persekitaran tu dalam bilik darjah, pembacaan, input yang diberikan oleh guru dan sebagainya.
dia dalam bentuk maklumat. Maklumat itu masuk dalam ingatan bekerja, working memory. Perlu difikirkan. Perlu difikirkan. Anak-anak menggunakan minda dia untuk berfikir. Apa maksud berfikir? Cuba mengaitkan apa yang dia sedang pelajari itu dengan apa yang dia dah tahu. Bila dapat buat kaitan, maka proses belajar berlaku. Pembelajaran berlaku. Terus simpan. Okey? Kalau disimpan, kita mesti tahu bagaimana nak perolehkan semula. Perolehi semula. Kita boleh dapatkan semula sesuatu yang kita simpan. Macam kita ada barang lah, kita simpan. Kita beli barang, kita simpan. Tiba-tiba kita nak cari, tak jumpa barang tu. Masalah lah. Ya? Tapi kalau tak berfikir, tidak berlaku hubung kait di antara apa yang dia tahu dengan apa yang dia sedang belajar, ini kita panggil lupa. Lupa ni maksudnya besok bila kita tanya balik kepada murid kita, mereka tak boleh nak cerita, nak terangkan. Sebab dia dah lupa. Sebab dia tak simpan apa yang mereka patut simpan. Sebab dia tak belajar. Ya, kita nampak macam dia belajar, tapi dia tak belajar. Sebab tu bila kita tanya balik, dia tak dapat nak terangkan. Sebab dia tak simpan apa yang telah dipelajari. Saya ingat cukuplah untuk kali ini. Mudah-mudahan cikgu-cikgu boleh nampaklah proses ini. Dan saya akan ulang secara beransur-ansur ya. Sebab benda ni benda baru. Benda baru ya, kita panggil the science of learning ni. The cognitive science. Saya dulu tak ada peluang, tak ada siapa nak terang kat saya benda-benda ni. Jadi kita cuba jaya je lah, kita cuba sana, cuba sini ya. Tapi kita tak ada satu panduan yang akan guide kita untuk merancang pengalaman pembelajaran anak-anak supaya proses belajar tu berlaku secara tersusun, secara sistematik. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi saya harap cikgu-cikgu boleh gunakan platform ini untuk berkongsi dan untuk mencuba amalan-amalan. Mungkin kita boleh semak balik amalan yang sedia ada dan kita dapat kaitkan nanti dengan apa yang sedang kita lakukan. Saya ingat setakat itu dulu saya punya perkongsian. Saya serahkan kembali kepada Puan Sheila untuk sesi perkongsiannya seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Doktor atas perkongsian sebentar tadi. Kita memang sedang ikuti program CTL Hands-On online session secara berkala dan ini merupakan siri ke-13 dan begitu juga dengan perkongsian dari Dr. Mustafa, ini juga adalah perkongsian yang ke-13. Terima kasih Doktor kerana sudi berkongsi dengan kita. Seperti yang kita sedia maklum, perkongsian kita merupakan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Jadi teruskan usaha ini, usaha murni ini untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu dan membantu rakan-rakan kita. Baik, untuk kali ini kita akan bersama-sama. Baik, untuk kali ini kita ada perkongsian dari Cikgu Nashatul Shima binti Arobi dari SK Pasir Panjang. Beliau akan berkongsi mengenai teknovasi gamifikasi Bluecurt dalam pengajaran. Baik, bahasa Arab merupakan antara subjek penting yang diajar di sekolah rendah. Untuk menjadikan subjek bahasa Arab ini menarik, maka terhasil inovasi berbentuk gamifikasi ini. Menggunakan aplikasi Bluecurt untuk membina pelbagai item soalan dan merangsang minda murid untuk berkongsi, murid untuk berfikir dengan lebih kreatif dalam menjawab soalan dengan keseronokan permainan yang mencabar berbentuk gamifikasi.
baik dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Dipersilakan Cikgu Shima. Terima kasih Puan Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan. Terima kasih kepada Puan Sheila, pegawai SISC Plus PPD Port Dickson selaku moderator pada petang ini. Terima kasih juga kepada Dr. Mustafa Abdul Majid, penyelaras PBL. Baiklah, izinkan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Besar saya, Encik Mat Izzuddin bin Muhammad Shah, Guru Besar SK Pasir Panjang, barisan Guru Penolong Kanan dan Pentadbir di atas peluang, ruang dan kesempatan untuk saya kongsikan bersama-sama dengan ilmu yang ada pada saya pada petang ini. Baiklah. Saya mulakan pembentangan pada petang ini dengan serangkap pantun. Sikap muafakat membawa berkat. Kerjasama erat membina jati diri. Teknologi kini semakin berkat. Segala maklumat di hujung jari. Okey. Baik, sebelum saya memulakan perkongsian pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Saya Cikgu Nasyatul Shima binti Arobi daripada Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang, Port Dickson. Dan saya merupakan seorang guru bahasa Arab. Hampir 10 tahun telah saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang sebagai guru bahasa Arab. Okey. Tajuk perkongsian saya pada petang ini adalah mengenai aplikasi gamifikasi Bluekit dalam PDPC bahasa Arab. Boleh saya share skrin ni? Okey, baik. Tajuk perkongsian saya pada petang ini ialah aplikasi gamifikasi Bluekit dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, saya telah menggunakan kaedah ini sepanjang pembelajaran ketika di dalam kelas bersama dengan murid-murid. Dan untuk pengetahuan semua, saya telah masuk pertandingan, telah menyertai pertandingan teknovasi dalam PDPC pada tahun lepas dan telah mendapat masa. Okay, ingin saya berkongsi sedikit anugerah dan pencapaian yang telah saya dapat bersama ahli kumpulan saya. Pada tahun lepas, kami telah masuk pada pertandingan teknovasi dan alhamdulillah Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang telah mendapat sijil kebangsaan, dan juga pada pertandingan teknologi di bawah anjuran BSTP juga telah mendapat tempat naib johan. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian saya nak tunjuk sedikit berkongsi mengenai tajuk video teknovasi saya. Izinkan saya ya Puan. Saya, Nur Alisha Nabila binti Karim, akan persembahkan hasil inovasi kami yang bertajuk gamifikasi permainan dalam pembelajaran.
Seterusnya, login menggunakan akaun delima murid. Okey, baiklah. Tadi tu adalah sedikit sebanyak video yang saya kongsikan ketika murid-murid menghasilkan teknovasi ini. Okey, baiklah. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut tentang apa itu Bukit, saya akan huraikan sedikit isu ataupun masalah murid yang ada di Sekolah Kebahasaan Pasir Panjang. Okey, baik. Pertama sekali, murid-murid ini tidak dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. Okey, baik, kenapa murid tidak dapat menguasai bahasa Arab dengan baik? Kerana yang pertama sekali, bahasa Arab ini bukanlah bahasa ibunda seperti mana bahasa Melayu. Jadi murid-murid ini dia kurang nak menguasai bahasa Arab sebab dia susah nak faham bahasa Arab ni macam mana. Dia tak macam kita menutur bahasa Melayu, murid dia faham. Tapi bahasa Arab ni dia susah sebab dia bukanlah bahasa ibunda dan dia bahasa asing di negara kita. Baik, kemudian yang kedua, mereka ni kurang keyakinan untuk berkomunikasi. Okey. Kenapa mereka kurang keyakinan? Sebab murid-murid dekat Pasir Panjang ni dia lebih kepada bercakap dalam bahasa Melayu dan mereka kurang perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Jadi apabila kita belajar dalam bahasa Arab, kita kena menerangkan okey apa itu bahasa Arab ini, kita terangkan perkataan dia ke dalam bahasa Melayu. Jadi mereka kurang untuk yakin untuk berkomunikasi, mereka takut salah. Okey. Kemudian yang ketiga, sikap murid adalah mudah bosan dengan bahasa Arab. Okey. Kenapa dia mudah bosan? Kerana pada mereka bahasa Arab ni sangat susah. Jadi macam bila sebagai contohnya bila saya masuk kelas saya akan beritahu perkataan. Jadi kita kena beritahu secara satu persatu. Murid ni rasa macam susahnya nak belajar bahasa Arab ni sebab mereka tak faham. Mereka susah untuk faham. Jadi isu yang keempat adalah kepelbagaian etnik dan kaum. Okey, di sini saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Sekolah Kebahasaan Pasir Panjang. Sekolah kami mempunyai pelbagai kaum. Ada kaum Melayu, India dan juga orang asli. Jadi disebabkan kepelbagaian kaum ini, mereka susah untuk faham bahasa Arab dengan lebih. Jadi mereka akan rasa macam bila kita cakap Arab mereka akan macam hilang fokus. Jadi perbezaan ini menyebabkan kita bila kita ajar kita kena bercakap tu dalam bahasa Melayu. Jadi kita akan translate kepada bahasa Arab lah. Menyebabkan murid-murid ni rasa macam susah untuk belajar. Okay. Kemudian saya teruskan. Okay. Objektif saya membuat aplikasi Bukit ini ialah pertama sekali kerana kita nak saya ingin membuatkan murid lebih minat untuk belajar sambil bermain. Okey, kalau kita tengok sekarang ni banyak ya aplikasi ataupun platform yang menyediakan murid ke arah fun learning. Maksudnya murid akan belajar sambil bermain. Ini untuk menarik murid lebih minat lebih suka dengan pelajaran bahasa Arab. Okey. Yang kedua, menjadikan subjek bahasa Arab sebagai platform pelajaran yang berbentuk didik hibur. Maksudnya saya sebagai seorang guru, saya tak nak murid ni terlampau fokus pada apa saja yang ada dalam buku. Maksudnya mereka ni lebih patut terbuka. Maksudnya terbuka dengan pelbagai kaedah pembelajaran. Supaya benda ni, supaya mereka rasa seronok dan terhibur. Jadi salah satunya kita boleh gunakan platform gamifikasi sebagai kaedah untuk murid lebih sukakan pelajaran bahasa Arab. Okey. Kemudian objektif yang ketiga, merangsang idea dan pemikiran kreatif dari murid untuk menjawab soalan dan kuis dengan mudah. Okey, apabila kita bercakap tentang gamifikasi ini, secara tidak langsung kita sebagai seorang guru akan membina pelbagai soalan, kuis, latihan dan di dalamnya kita akan hasilkan beberapa game di mana murid akan seronok untuk menjawab, bukan sekadar menjawab soalan, malahan dia dapat merangsang mereka untuk berfikir dengan lebih baik. Okey. Seterusnya adalah meningkatkan penguasaan kemahiran asas berfikir murid dalam bahasa Arab. Okey. Baik, di sini maksudnya apabila kita memberikan latihan yang berbentuk gamifikasi ataupun kuis yang berbentuk gamifikasi ini, murid secara tidak langsung dia akan seronok. Dia akan seronok apabila kita buat aktiviti berkumpulan, dia akan berfikir, dia akan meningkatkan penguasaan dia berfikir untuk mencari jawapan. Dan semestinya jawapan itu adalah dalam bahasa Arab. Baik.
Seterusnya, okey, saya akan memberi sedikit pengenalan mengenai gamifikasi ini. Baik, apa itu gamifikasi? Okey, di sini ialah untuk menjadikan subjek bahasa Arab ini menarik minat murid, maka terhasil gamifikasi ini. Baik, gamifikasi ini menggunakan aplikasi Bluekit untuk membina item soalan, kuis dan latihan supaya murid ni dapat berfikir dengan lebih kreatif. Okey, ini adalah contoh Bluekit ya yang saya guna. Okey, baik. Ini ialah Bluekit. Inilah yang saya kata aplikasi gamifikasi menggunakan Bluekit. Baik, saya teruskan. Okey, apa itu Bluekit? Baik, sebutannya ialah Bluekit bukan Bluekit ataupun Bluekit. Bluekit. Okey. Aplikasi ini adalah gabungan game dan kuis, iaitu game, kuisis dan Kahoot. Di sini murid akan bermain sambil belajar. Terdapat pelbagai permainan pilihan dan ada beberapa tahap persukaran yang berbeza. Aplikasi ini dipanggil Bluekit. Aplikasi web-based, tidak perlu download ataupun install. Boleh guna laptop dan handphone untuk aplikasi ini. Baiklah, saya terangkan sedikit tentang Bluekit ya. Okey, Bluekit ini adalah satu platform ataupun aplikasi yang sudah ada di pasaran. Maksudnya bukan sekadar guru sekolah rendah, semua peringkat umur boleh guna. Jika pensyarah ataupun guru sekolah menengah, semua boleh menggunakan aplikasi Bluekit ini. Kerana dia adalah gabungan game dan kuis. Maksudnya dia bukan sekadar ada game, tetapi dia ada kuis dan dia ada game di dalam game. Maksudnya dalam permainan tu dia ada permainan lain. Itu keistimewaan Bluekit lah berbanding yang lain. Sebabnya di dalam Bluekit ini dia gabungkan semua game, quizzes dan Kahoot. Okey. Dan aplikasi ini sebenarnya percuma. Kita boleh dapat di mana-mana, kita boleh download sahaja ataupun install. Okey. Okey, kenapa saya kata Bluekit ini menjadi satu inovasi? Kerana kalau kita tengok ya, apabila platform yang dilancarkan di pasaran, okey, mana-mana subjek yang kita gunakan, kita jana dan kita guna platform ini, kita akan anggap sebagai inovasi kerana kita tidak tengok pada platform itu, kita tengok pada isi kandungan ataupun pengajaran yang kita nak sampaikan. Contohnya, saya menggunakan mata pelajaran bahasa Arab, tajuk di dapur. Kalau pada zaman dulu kita tengok kita akan bawa sudip, kita akan bawa peralatan masuk ke kelas, tetapi apabila adanya platform seperti ini, mudah untuk guru hanya membuat soalan dan kuis ataupun latihan, sambil itu murid boleh bermain. Okey, baik. Di sini saya akan tengok, kita akan tengok apa itu keistimewaan Bluekit. Okey, yang pertama, Bluekit ini kita boleh gunakan sebagai salah satu item pembinaan kuis, soalan ataupun latihan yang dengan pelbagai cara. Okey, di sini kita dapat tengok kita boleh bina soalan bukan sahaja secara manual, malahan kita boleh gunakan Quizlet import dan CSV import. Okey, apa itu Quizlet? Quizlet ini adalah satu aplikasi mudah di mana pelajar boleh mempelajari sesuatu menggunakan flashcard secara online. Begitu juga dengan CSV. Maksudnya bila kita nak membina soalan atau pelatihan, kita boleh gunakan salah satu kaedah ini. Kaedah ini diguna pakai dalam mana-mana sahaja pembinaan soalan dan kuis. Okey, seterusnya. Keistimewaan Bluekit yang kedua ialah soalan boleh dijana melalui pelbagai medium dan pembinaan soalan. Baik, ini saya akan tunjukkan ketika tutorial nanti di akhir pembentangan nanti. Baik, kalau tengok di sini Bluekit ini bukan sahaja kita boleh bina soalan secara manual, malahan kita boleh menggunakan Quizlet, spreadsheet dan juga question bank. Setiap satu kaedah ini berbeza dan semestinya memudahkan para guru untuk membina soalan. Terusnya, skor. Okey, dalam Bluekit kita ada skor keputusan yang kita boleh jadikan sebagai TP, tahap pencapaian untuk murid jika kita jadikan sebagai tugasan individu. Baik, sepanjang saya menggunakan Bluekit ini,
Di akhirnya dia akan ada keluar satu daripada scoreboard, di mana scoreboard ini kita boleh jadikan sebagai skor tipik untuk murid. Maksudnya bila kita bagi permainan ini, murid akan menjawab dan dia akan keluar secara skor secara individu. Jadi kita boleh tengok di sini ada beberapa soalan homework yang kita boleh jadikan sebagai simpanan kita untuk kita lihat skor murid itu dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, keistimewaan Blue-Kit lagi ialah boleh bermain secara individu atau berkumpulan. Baik, ini antara contoh game yang telah dimain oleh murid. Baik, di sini ada satu individu dan juga di bahagian ini adalah jawapan murid secara kumpulan. Maksudnya dia boleh bermain secara individu maupun berkumpulan. Dan juga keistimewaan ini kita boleh main secara online ataupun offline. Ini saya akan bentangkan pada akhir sesi nanti ya, dalam video tutorial. Okey, ini yang kita nanti-nantikan. Kalau kita tengok pada semua aplikasi gamifikasi, mestilah ada game. Tetapi di dalam Blue-Kit ini, dia ada game di dalam game. Maksudnya, murid dah menjawab soalan secara interaktif. Di dalam itu ada game. Dia ada game di dalam game di mana murid akan dapat beberapa skor markah yang membolehkan dia bersaing dengan ahli kumpulan sendiri. Untuk meningkatkan markah dia, dia ada game di dalam game yang menyebabkan dia boleh menaikkan skor markah dia. Okey, itu antara keistimewaan Blue-Kit lah. Baik, saya teruskan. Okey, saya akan menunjukkan tutorial macam mana kita nak menggunakan aplikasi Blue-Kit ini. Ia sangat mudah sebenarnya. Hanya kita perlu buka Google. Okey, saya akan tunjukkan sekarang ya macam mana kita nak menggunakan Blue-Kit. Okey, kita type pada Google perkataan Blue-Kit. Okey. Kemudian ya dia akan keluar Blue-Kit di sini. Okey, baik. Ini ialah Blue-Kit yang ada pada yang telah kita okey, baik. Ini adalah aplikasi Blue-Kit dan di sini ya rakan-rakan guru boleh lihat bagi penggunaan pertama kali kita kena daftar dahulu. Okey, macam saya menggunakan akaun Delima. Mudah untuk saya mudah untuk saya berkongsi dengan segala murid dengan segala maklumat yang ada pada akaun Delima. Okey, kemudian kita login seperti biasa. Setelah kita daftar, kita akan login. Okey, boleh login menggunakan akaun Delima ya rakan-rakan semua. Baik, ini antara contoh yang okey, kalau kita tengok di sini dalam Blue-Kit ni dia ada dashboard ya. Dashboard ini kita boleh tengok ada create, discover, myself. Okey, setiap satu ini mempunyai fungsi tersendiri. Okey, seterusnya. Okey, pada ruangan ini kita akan tengok pada perkataan discover. Discover ini maksudnya kita boleh cari secara terus. Okey, contohnya subjek yang kita nak ajar bahasa Arab, kita type sahaja dan dia akan keluar. Maksudnya di sini okey. Di sini ada beberapa tajuk bahasa Arab yang telah dibuat oleh beberapa orang rakan yang lain. Okey, ini cara untuk kita bina soalannya. Seperti saya kata tadi, untuk kita bina soalan kita boleh tengok pada 3 cara, manual ataupun Quizlet ataupun CSV. Baik, ini kita kena upload dan pada perkataan manual ini kita boleh isi pengisian sendiri. Kita boleh bina sendiri soalan kita. Baik, saya teruskan. Okey, setelah kita siap letakkan gambar di sini, kita boleh letakkan tajuk dan juga penerangan dia. Baik, macam saya ajar bahasa Arab, jadi saya akan letakkan tajuk di sini, tajuk bahasa Arab.
Okey, tahun berapa? Tahun 3. Penerangan dia sedikit tentang tajuk lah. Kalau tajuk kita di dapur, kita akan dapur. Okey. Okey, pada ruangan privacy setting ini kita dapat lihat ya, ada setting yang kita boleh publickan ataupun kita boleh buat sebagai privacy kita lah. Kalau kita letakkan public, maksudnya semua orang boleh bermain. Semua orang boleh bermain kita punya set, kita punya permainan. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya kata ni. Kita tengok di sini banyak cara untuk kita masukkan soalan. Okey, melalui cara add question ataupun Quizlet, spreadsheet. Okey, semua ini dia memudahkan para guru. Kerana setiap satu ni dia ada fungsi yang berbeza. Contohnya, jika guru ingin masukkan quiz melalui Quizlet, jadi kena ada akaun Quizlet di mana kita hanya tekan sahaja dan dia akan keluar paparan dia tanpa perlu kita type. Baik. Pada saya akan menggunakan cara manual iaitu cara menambah soalan pada ruangan add question ini. Kita tengok satu persatu. Okey, terdapat pelbagai cara ya, sama ada kita boleh membuat multiple choice ataupun typing answer dengan cara murid menulis jawapan yang betul. Okey, contohnya saya mengambil tajuk di dapur. Okey, saya akan bertanyakan soalan kepada murid. Jadi hanya perlu menaik sahaja jawapan soalan dan di bawah ni kita akan tuliskan jawapan yang betul. Seperti mana saya cakap tadi, dia ada time limit. Setiap soalan ni kita boleh bahagi berapa masa yang diperlukan murid untuk menjawab. Terpulang kepada guru-guru ya. Okey, baik. Setelah soalan kita siap, kita akan tengok pada perkataan mindset. Okey, mindset ini adalah di mana semua koleksi soalan yang kita telah buat dan disimpan di dalam mindset. Jadi kita boleh edit ataupun buat penambahbaikan pada bila-bila masa sahaja. Walaupun kita dah berikan game pada murid kita, kita tetap boleh menambah baik soalan ataupun apa-apa saja tugasan yang kita nak berikan. Okey. Baik. Apabila soalan kita telah siap, di sinilah berfungsinya blue ini. Kita boleh jadikan dia sebagai satu permainan. Okey, baik. Okey, seperti mana yang rakan-rakan guru dapat lihat, di sini adalah contoh permainan yang telah disediakan di dalam blue ini. Jadi, cikgu hanya perlu pilih sahaja mana-mana permainan ataupun aktiviti yang menyeronokkan untuk murid. Walaupun kita ada pelbagai pilihan permainan, soalan kita tetap sama. Cuma genre dia saja yang berbeza. Okey, kalau kita tengok di sini ada permainan goal case dan di sini ada host. Okey, baik. Host ini adalah di mana kita akan memberi kepada murid soalan dia dan murid akan salin dia punya nombor untuk dijadikan sebagai permainan. Okey, cikgu-cikgu semua, ini adalah tajuk yang saya berikan pada murid dan pada perkataan host now ini adalah di mana kita sebagai pembuat soalan ataupun guru, teacher, kita akan menjadi tuan untuk host permainan ini dan bila kita tekan dia akan keluar beberapa ID untuk murid salin dan seterusnya bermain permainan.
Okey, seperti yang cikgu dapat nampak lihat di sini, ini adalah nombor ID di mana murid-murid perlu sign, perlu tulis, perlu copy dan apabila dia dah copy salin pada nombor ID ini, maka mereka boleh teruskan bermainlah. Ikut kalau macam ada murid seorang sahaja, maka seorang yang main. Jika kita buat sebagai kumpulan, maka akan ada pilihan kumpulan di sini yang akan dipaparkan di ruangan skrin ini. Okey, baik. Okey, kenapa saya sukakan Bluecade? Okey, baik. Kalau rakan-rakan guru ini ingin tahu, Bluecade ini dia adalah satu aplikasi di mana kita bukan sahaja bagi latihan kepada murid, tetapi kita boleh jadikan dia sebagai tugasan ataupun homework. Maksudnya apabila murid tidak dapat join secara online, maka kita boleh bagi salinan tugasan kepada murid untuk mereka buat di rumah. Dan di sini ada tugasan contohnya saya akan bagi kepada murid homework. Jadi murid boleh buat di rumah dengan cara dia akan salin QR code ini ataupun dia akan salin pada ID dan dia akan jawab di rumah. Okey, sebagai contohnya okey, ini adalah di mana saya memilih untuk menjadikan game ini sebagai jurumah. Maksudnya bila tidak berlaku secara langsung ataupun secara online, maka tugasan ini akan diberikan untuk murid buat di rumah. Okey, dia ada pada perkataan assign homework. Jadi di sini kita boleh bagi sebagai tugasan lah untuk murid lakukan segala bentuk soalan ataupun kuis secara offline. Okey, tekan pada perkataan host. Okey, di sini ada beberapa perkara yang kita boleh tengok di sini. Baik di sini apabila kita jadikan dia sebagai homework, kita boleh pilih untuk limitkan berapa hari yang kita nak. Maksudnya jika kita letakkan 2 hari sahaja ataupun 1 hari, maka 1 hari saja budak akan melakukan tugasan. Kita boleh tengok pada beberapa jam atau beberapa minit yang kita perlukan lah. Okey, tekan je apa? Okey, ni antara beberapa contoh gambar yang sempat saya ambil ketika murid melakukan aktiviti gamifikasi ini. Dan kalau dilihat pada sini murid memang sangat gembira kerana kebanyakan yang murid-murid ini mereka memang kurang mahir dalam bahasa Arab. Mereka kurang untuk bertutur. Tapi bila kita lakukan game ini, memang mereka seronok. Mereka akan menyebut. Contohnya ada murid asli memang dia suka sangat menyebut perkataan Arab. Dan dia akan jumpa saya tanya, cikgu ini perkataan ini maksudnya apa? Maksudnya minat dia tu lebih kepada kecenderungan dia lebih untuk belajar bila kita lakukan aktiviti gamifikasi dalam kelas ini. Okay, ini antara contoh lain ya. Baik. Dan di ruangan ini adalah scoreboard di mana murid-murid yang bermain secara kumpulan dia dapat melihat markah dia dan juga game yang dia skor untuk setiap satu persatu. Baik. Kesimpulannya, Bluecade ini adalah satu memberi keseronokan didik hibur ketika sesi pengajaran dalam pembelajaran berlaku di bilik darjah dan luar bilik darjah. Baik, seperti yang saya cakap tadi, murid bukan saja boleh bermain secara online, malahan dia juga boleh bermain secara offline. Apabila kita berikan mereka tugasan homework, maka mereka boleh lakukan tugasan itu di luar bilik darjah lah. Okay, yang kedua ialah murid lebih minat untuk belajar bahasa Arab dengan mudah. Baik. Bila kita lakukan, bila kita buat sedikit aplikasi gamifikasi ini, murid secara tak langsung dia minat untuk belajar bahasa Arab. Sebab dia rasa mudah, seronok.
Okey, dan yang ketiga ialah menanam perasaan cintakan bahasa Arab melalui teknik dan aplikasi teknologi maklumat yang mudah dan praktikal. Baik, di sini juga sebabnya murid-murid sekarang ni dia lebih terdedah kepada game, bermain game. Jadi kita gunakan teknik ini dan kaedah ini untuk mereka sukakan belajar dan suka bahasa Arab. Okay, baik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Shima, memang menarik. Saya rasa bukan perkara yang sukar tetapi kita boleh sama-sama cuba untuk menggunakan aplikasi BlueKit ni. Ya, cara cikgu terangkan pun berstruktur satu demi satu. Saya rasa semua dapat ikut apa yang cikgu terangkan dan bagaimana cikgu terangkan. Terima kasih atas perkongsian hari ini cikgu. Menarik. Dan baik, seperti yang kita maklum, untuk minggu depan kita ada satu lagi perkongsian. Tetapi sebelum tu, izinkan kita sama-sama bergambar dahulu. Jika ada sebarang soalan, boleh. Baik, jika ada sebarang soalan, boleh bertanya sekarang ataupun boleh tulis di ruang chat. Baik, masih lagi ramai yang bertanyakan tentang baik, masih ada lagi ramai yang bertanyakan link kehadiran. Link kehadiran akan diberi di akhir sesi perkongsian hari ini. Sebelum itu, saya nak maklumkan apa sahaja yang tuan-tuan masukkan dalam link kehadiran, sijil akan dihantar ke alamat email tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pastikan maklumat yang dihantar itu tepat dan betul. Perkara kedua adalah mengenai SPL KPM. Apabila kita hendak gunakan sijil kita dan didaftarkan dalam SPL KPM, mohon masukkan maklumat yang tepat. Ya, terima kasih juga kepada Tuan Guru Besar yang turut hadir, Encik Izzuddin. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada guru Tuan dan mohon galakkan rakan-rakan lain untuk sama-sama membuat perkongsian di ruang CDL ini. Baik, seperti yang kita sedia maklum, hashtag Cikgu Bantu Cikgu, marilah kita sama-sama on camera supaya kita dapat ambil gambar. Sila on camera. Encik Izzuddin, Recording in progress. Apa dia, Puan Sheila? Encik Izzuddin nak ambil gambar, sorry, bukan Tuan Pengetua, maafkan saya. Saya panggil ni tim teknikal. Nama beliau pun Izzuddin juga, bukan Guru Besar ya, minta maaf sangat-sangat. Kebetulan nama yang sama. Senama baguslah petang ceria ni. Sorry sangat-sangat. Saudara Izzuddin ada ke, dah bersedia ke? Dengar suara saya. Baik. Okay, saya buka gambar. Jadi semoga saya kita satu, jadi ya semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Juga ni. Ya, selesai kemarin. Selesai, Puan. Baik, terima kasih
Saudara Izzuddin. Sekarang mohon kongsikan perkongsian untuk minggu hadapan. Kita ada satu lagi perkongsian menarik dari Cikgu Muhammad Hanis bin Nasruddin dari SMA Chua dengan tajuk Mempelbagai Permainan dalam PDP melalui Word Wall. Baik, sama-samalah kita nantikan perkongsian dari Cikgu Muhammad Hanis untuk minggu hadapan ya. Baik, link kehadiran akan dikongsikan di ruang chat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh isi link kehadiran sekarang. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih, Doktor.